Malaysia sekarang sedang menghadapi 3 krisis. Krisis pandemik, krisis ekonomi dan krisis politik. Rakyat sedang memerhati bagaimana kerajaan menggunakan belanjawan 2021 untuk menyelamatkan negara dan rakyatnya. Rakyat juga menaruh harapan yang tinggi kepada Menteri Kewangan yang merupakan seorang pemimpin korporat yang non-partisan. Selepas meneliti belanjawan, saya secara jujur dapati belanjawan ini tidak mempunyai idea yang baru yang memberangsangkan. Orang Bayan Baru kata kepada saya, bajet ini same old, same old. Mereka kecewa. Saya teliti bajet Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Sebenarnya sektor pertanian dan industri makanan merupakan sektor yang paling berpotensi untuk dikembangkan. Rakyat Malaysia telah sedar tentang kepentingan food security semasa global lockdown. Akan tetapi peruntukan pengurusan MAFI bukan saja tidak ditambah, malah diturunkan, dipotong. Allowance sara hidup nelayan dinaikkan RM50, tetapi peruntukan LKIM dipotong RM37 juta. Pimai tangtu, orang Pulau Pinang kata. Ya. Subsidi harga padi dipotong 50 juta. Tetapi mampukah kerajaan membayar subsidi harga padi kepada semua petani? Bajet pengurusan Kementerian MAFI dipotong RM92 juta atau 40%. Bukan saja itu, semua agensi yang membantu petani seperti MADA, KADA, MARDI, Pharma, LPNM, Bioekonomi, LPP, AIDA, Institut Kemahiran Pertanian, semua dipotong peruntukan. Adakah yang dipotong ini, ada yang dipotong itu sampai 33%. Petani, nelayan dan penternak yang miskin bakal terjejas kerana MAFI tidak berupaya berfungsi secara optimum membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Malaysia mengimport lebih kurang RM50 bilion makanan daripada luar negara setiap tahun. Malaysia mempunyai potensi untuk memajukan sektor pertanian mengikut comparative advantage negara kita untuk mengimbangi defisit pengimportan. Tetapi pengusaha sektor pertanian menghadapi masalah access to credit untuk memodernkan pertanian mereka. Dulu ada tabung funds for food. Masa PH, kami memperkenalkan tabung baru iaitu tabung pinjaman agrofood sebanyak RM1 bilion pada kadar faedah yang rendah. Tetapi dalam belanjawan ini, kita tidak nampak ada tambahan pinjaman kepada tabung tersebut. Pinjaman agrofood ini penting untuk meningkatkan value chain pengusaha pertanian ke tahap petani moden dengan menggunakan agroteknologi yang moden. Saya mengalu-alukan peruntukan pinjaman untuk memodernkan vessel nelayan dalam bajet ini. Tetapi jangan lupa juga, berilah pinjaman kepada petani di Cameron Highlands dan Kundasang untuk membina teknologi greenhouse untuk melipat gandakan hasil sayur-sayuran. Berilah juga pinjaman membantu penternak ayam dan penternak khinzir yang tradisional untuk mencapai upgrade kepada closed house system. Ia akan membantu meningkatkan produktiviti, mengurangkan risiko penyakit dan memelihara alam sekitar. Peruntukan pembangunan dalam bajet belanjawan 2021 adalah 67.3 bilion, iaitu hanya 4.6% daripada KDNK. Sebagai negara yang membangun, peruntukan pembangunan seharusnya lebih tinggi. Secara purata, negara membangun seharusnya berbelanjakan 25% daripada KDNK untuk tujuan pembangunan. Pada pendapat saya, sektor strategik adalah dalam sektor infrastruktur seperti lebuh raya di kawasan luar bandar dan infrastruktur komunikasi 5G. Maka projek seperti Pan Borneo Highway sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak. Begitu juga dengan National Fiberization Plan yang berupaya 5G adalah penting untuk dilaksanakan pada masa sekarang demi pembangunan masa depan negara. Tuan Yang di-Pertua, baru-baru ini dalam 11.11 Singles Day, sales online shopping day, ya, sales, Malaysia mencatat sejarah
sebagai negara kelima terbesar di dunia dalam membeli barangan secara online dari segi gross merchandise value. Negara terbesar adalah China, kedua US, ketiga Russia, keempat Perancis dan surprisingly kelima adalah Malaysia. Saya sangat terkejut. Yang menunjukkan bahawa rakyat Malaysia masih mempunyai kuasa membeli yang amat tinggi. Tetapi malangnya ringgit Malaysia mengalir keluar. Baju, beg, jam tangan dan sebagainya boleh dikatakan majority made in China. Maka wang ringgit Malaysia keluar daripada Malaysia. Pada masa yang sama, Malaysia kurang menjual barangan made in Malaysia ke luar negara. Data Alibaba menunjukkan top 5 barangan kegemaran rakyat China yang mereka beli dari Malaysia adalah nombor 1, white coffee, nombor 2, Julie's biscuit, ketiga, white coffee, keempat, white coffee, kelima, white coffee. Malaysia kurang menjual barangan yang lebih bernilai tinggi. Ya. Ini amat membimbangkan. Kerajaan harus berbuat sesuatu. Pada masa yang sama, saya juga rasa simpati dengan kedai-kedai fizikal di seluruh Malaysia. Sempena rakyat giat membeli barangan di atas talian, kedai-kedai fizikal sedang sengsara. Ada banyak yang sudah lingkup. Peniaga-peniaga kecil ni sangat penting kerana mereka menyara hidup keluarga mereka. Saya ingin menyeru rakyat Malaysia untuk membeli barangan buatan Malaysia di kedai-kedai fizikal atau online shop milikkan rakyat Malaysia. Ini kita kena adakan kempen Save Malaysia sekarang. Kerana Malaysia sekarang dalam krisis. Belilah barangan buatan Malaysia dan di kedai-kedai rakyat Malaysia. Semua pembelian walaupun kecil-kecilan akan membantu satu keluarga survive dalam krisis ekonomi ini. Ini adalah sangat penting kerana sejajar dengan semangat kita jaga kita. Tuan Yang di-Pertua, dalam strategi 4 belanjawan ini mengutamakan agenda keterangkuman. Ya. Kerajaan memperuntukkan 11.1 bilion untuk pemerkasaan Bumiputera, 177 juta kepada kaum Cina, 100 juta kepada kaum India. Pembahagian kekayaan mengikut kaum ini adalah politik lama. Dan pembahagian ini tidak menunjukkan bahawa kita ingin menyatukan padukan kaum. Itu sebab tadi ada wakil rakyat daripada Sarawak telah bertanya kenapa tak ada peruntukan untuk orang Iban, untuk orang Dayak. Nanti Sabah pula minta kenapa tak ada peruntukan untuk Bumiputera di Sabah. Jadi ini adalah politik lama. Padahal kemiskinan ini berlaku di semua kaum, di semua wilayah dan semua bangsa. Kita tahu bahawa kemiskinan berlaku majoriti kepada kaum Melayu Bumiputera. Tetapi lagi serius di kalangan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Kemiskinan di kalangan orang India juga amat teruk. Begitu juga ada miskin bandar di kalangan rakyat Cina, orang Cina juga. Kemiskinan ini seperti virus COVID. Ia boleh menjangkit tidak kira bangsa atau agama. Kita perlu ada pemikiran baru, iaitu dalam soal pembasmian kemiskinan, ia harus berlandaskan keperluan atau need-based, bukan race-based. Belanjawan ini seharusnya menyatu padukan masyarakat. Saya berharap Kerajaan Perikatan Nasional boleh memikirkan soal kemiskinan dengan pencerahan yang baru. Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya akhiri, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong berulang kali memohon ahli-ahli politik utamakan kebajikan rakyat dan hentikan politicking. Saya setuju dengan titah tuanku. Belanjawan ini memberi peluang kepada kerajaan menunjukkan keikhlasan bagaimana boleh menyatu padukan politik partisan. Sejujurnya, saya teliti peruntukan untuk jasa itu bermotif politik. Peruntukan kepada penggerak komuniti negara itu bermotif politik. Pemberian baku makanan, bantuan COVID hanya kepada parti-parti pemerintah itu bermotif politik. Peruntukan kawasan dihentikan di kawasan pembangkang itu bermotif politik. Belanjawan ini seharusnya untuk membantu rakyat yang sangat terkesan dengan COVID.
kehilangan pekerjaan, perniagaan yang semakin terdesak dan merundum, bukan main politik. Saya menyuruh supaya pihak kerajaan menunjukkan keikhlasan. Saya menyuruh pihak kerajaan, patuhilah titah tuanku. Hentikan segala langkah politik untuk meyakinkan rakyat bahawa Perikatan Nasional ini betul-betul menjunjung titah tuanku. Terima kasih.